What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoberto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan alur cerita pula. Siri One Piece. Alright guys, dalam video ni aku nak berborak berkenaan dengan impian keluarga Monkey D dalam dunia One Piece. Bagaimana yang kita tahu dalam keluarga Luffy setakat ni, yang telah didedahkan adalah Monkey D. Luffy, Monkey D. Dragon dan Monkey D. Garp. Ada 3 orang ni je lah. Dan ketiga-tiga individu ini adalah merupakan nama besar dalam dunia One Piece. Garp sebagai hero of the marine, Dragon pula sebagai pemimpin pasukan pemberontakan dunia atau dikenali sebagai The Revolutionary Army. Sementara Luffy adalah seorang lanun yang sedang mengukir namanya di pentas dunia. So ketiga-tiga cucu anak beranak ni merupakan nama yang tidak asing dalam dunia One Piece. Dalam chapter terbaru, kita menjadi faham bahawa masyarakat dunia menyifatkan bahawa Monkey D. Garp lah anggota marine yang telah berjaya menumpaskan sebuah armada besar lanun yang hampir dikatakan mustahil untuk dikalahkan. Walaupun ada seseorang di Pulau Lanun itu cuba untuk menyangkalnya. Dalam chapter terbaru ini juga kita dapat melihat seolah-olah Luffy sekali lagi telah berjaya menjahanamkan satu lagi sistem kekuatan dunia, iaitu sistem Yonko. Sebagaimana kita tahu, dialah merupakan insan utama yang menjahanamkan sistem Shichibukai. Alright, sebelum aku lanjut bercerita, kat sini aku nak beritahu korang channel Scoberto Anime telah pun menghasilkan video baru seperti yang di-request, which is One Punch Man. So aku start dengan cover season 1 dulu, then aku akan cover season kedua dan seterusnya chapter review, so that we are on the same page bila kita berborak nanti. Dan speaker pertama yang membuat debut pertama adalah Agus Zaidi dengan penerangan berkenaan Dragon Ball. So please guys, jangan lupa untuk support channel Scoberto Anime dan channel Agus Zaidi. Okay, dan kepada korang yang berminat untuk jadi speaker dalam channel Scoberto Anime, korang boleh klik link di ruangan pin komen kat bawah. Alright, so jom, let's proceed with the content. Kucing-kucing comel, bulunya lebat, selalu sihat, kerana power cat. So sedar tak sedar, Oda telah pun sebenarnya mendedahkan impian sebenar Monkey D. Luffy dalam chapter 1049 baru-baru ini. Dan ternyata impian utamanya adalah bukan untuk menjadi The Pirate King. Dan kalau kita imbas kembali chapter 966, kita dapat melihat sebuah scene di antara Roger, Oden dan Whitebeard, di mana Roger mendedahkan impian rahsianya. Dan scene tersebut juga paralel dengan impian yang dirahsiakan Oda kepada kita, yang telah Luffy ceritakan kepada Ace dan Sabo, dan menguatkan bahawa impian rahsia mereka berdua ini adalah sama, adalah apabila Shanks mendedahkan kepada Old Rayleigh bahawa Luffy mengatakan perkara yang sama seperti Roger dahulu pernah berkata. Jadi di sini bermaksud impian utama Luffy adalah bukanlah untuk menjadi The Pirate King sebenarnya, which is samalah seperti Roger, yang mana impian utamanya bukanlah untuk menjadi The Pirate King. Dan gelaran Pirate King yang diperoleh Roger tu pun bukanlah sebuah gelaran yang dia sendiri gelarkan dirinya, melainkan media surat khabarlah yang mendedahkan bahawa Roger telah berjaya meraih segala-galanya, wealth, fame and power, the king of the pirates, Gold Roger. Jadi di sini jelaslah menunjukkan bahawa perkara yang Roger dan Luffy katakan yang membuatkan Oden, Whitebeard, Ace dan Sabo menjadi terperanjat adalah bukannya mereka mengejar nama The Pirate King. Dan akhirnya dalam chapter 1049, Luffy akhirnya mendedahkan apa impian terbesarnya yang sebenarnya. Impian sebenar Luffy adalah untuk menghasilkan sebuah dunia yang mana tiada siapa akan berada dalam kelaparan. Dan secara lebih jelas, ia sebenarnya adalah sebuah dunia yang sangat diperlukan oleh semua manusia, iaitu sebuah dunia yang adil dan sama dengan konsep kesamarataan. Jadi pada aku, maksud sebenar Luffy adalah bukanlah sebab dia suka makan, jadi dia nak bina sebuah dunia tanpa kelaparan, tapi bahkan lebih dari itu. Konsep sebenar maksud ucapan Luffy itu sebenarnya, kalau kita lihat pada makna tersiratnya adalah, pertama sekali kita kena tengok apa yang Luffy value the most, which is obviously food. Bagi Luffy, makanan adalah keperluan asas manusia. Contohnya ketika awal perkenalan kita kepada Tanah Wano, kita dapat melihat sebuah kesenjangan yang amat ketara antara masyarakat. Dua kelompok masyarakat yang ada makanan dan yang tidak ada makanan. Basically, kehidupan mereka di Kuri sangat-sangat berada pada tahap yang sangat-sangat mendesak. Sedangkan mereka yang berada di Flower Capital berada dalam keadaan yang sangat-sangat selesa. Dan di sini bukan bermaksud perkara
perkara lain tak penting macam duit, tempat tinggal dan sebagainya. Cuma sifat Luffy dia kebiasaannya akan permudahkan sesuatu masalah utama supaya kita akan mendapat the bigger picture. He is the type of simple-minded guy. Jadi di Wano kita dapat melihat masalah kemiskinan, penderitaan, kezaliman dan ketidaksamarataan simply diringkaskan kepada Luffy secara personalnya. Masalah utama mereka adalah makanan. Jadi secara jelasnya, apabila Luffy mengatakan yang dia ingin menghasilkan sebuah dunia tanpa kelaparan, sebenarnya Luffy menjelaskan bahawa dia ingin menghasilkan sebuah dunia dengan kesaksamaan. Sebuah dunia yang bukan hanya segala-galanya tertumpu kepada insan atau golongan terpilih sahaja, sementara insan atau golongan yang lain menderita. Cuma dalam perkataan dia menyebut sebuah dunia tanpa kelaparan. Jadi di Goa Kingdom, Luffy telah mendedahkan impian yang dirahsiakan Oda ini. Dan di sinilah di mana Oda memutuskan untuk set up impian sebenar Luffy. Dan di Goa Kingdom adalah sebuah gambaran sebuah dunia tanpa kesamarataan. Tanahnya diletak sempadan di antara mereka yang tinggal di bandar dan mereka yang tinggal terperosok. Perbezaan antara dua darjat inilah jelas mendefinisikan kerajaan Goa Kingdom. Dan melalui Dragon, Oda memperlihatkan bahawa masalah ini bukan sahaja berlaku di Goa Kingdom, bahkan menimpa kebanyakan kerajaan di seluruh dunia One Piece. Dan melihatkan keadaan yang menimpa kerajaan di tempat ditinggal dan ditambahkan lagi mesej Dadan dan Ace yang menyatakan pembunuh Sabo sebenarnya adalah sifat negara ini dan sifat dunia ini. Jadi sejak dari kecil, Luffy semakin jelas apa impian yang dia ingin capai. Cuma ketika semasa kecil ni, kita mungkin kurang jelas. Adakah di kala itu Luffy telah pun menghayati erti kebuluran, erti ketidaksamarataan dan kemiskinan yang berlaku di Goa Kingdom bahkan di dalam dunia. Namun kita telah mendapat penjelasan yang lebih halus ketika Luffy di Dressrosa. Luffy sebenarnya dari kecil lagi dia sememangnya telah pun menghayati perkara tadi. Apabila Luffy mengatakan dunia yang cuba dihasilkan Doflamingo adalah syurga untuk sesetengah golongan dan neraka untuk golongan yang lain, sama seperti tempat dia membesar, which is di Goa Kingdom. Dan perkara ini jelas membuatkan dia marah sehingga ke hari ini. Jadi dari kecil lagi dia dah nampak dunia seperti apa yang perlu dia hasilkan. Jadi kita boleh tengok peta Goa Kingdom di mana sesetengah golongan berada dalam syurga kemewahan, sementara mereka yang di luar kota kerajaan tersebut berada dalam terperosokkan. Dan inilah juga perkara yang berlaku di Wano. Sejak dari awal pengenalan kita kepada negara Wano lagi, kita dapat melihat dengan jelas jurang perbezaan antara mereka yang hidup di Flower Capital dan mereka yang tinggal di luarnya. Wilayah-wilayah ada kabel sahaja yang aman sejahtera sentosa anak cucu. Dan di panel ini jelas menunjukkan perbezaannya. Hiyori mendedahkan kepada Zoro, kalau bukan neraka, apa lagi yang sesuai untuk digelar tempat ini? Manakala Orochi bangsat mengatakan inilah negara Wano, bukannya syurga pun, tapi keadaan dorang memang sangat mewah dengan makanan, minuman dan hiburan. Dan Oda melukis sebesar mana persenjangan antara kedua-dua geografi ini dalam manga, menunjukkan kehidupan mereka yang berada di dalam Flower Capital versus mereka yang berada di luar. Dan perkara inilah membuatkan Luffy sangat-sangat kesal dan marah, dan kemarahannya semakin memuncak apabila di Onigashima, tepatnya di lapangan live floor, golongan-golongan yang berada di Flower Capital dapat makanan dengan penuh kemewahan. Namun di Onigashima bahkan lebih teruk, diorang boleh bazirkan makanan, membuatkan Luffy telah abaikan segala perancangan yang dibuat dan terus menyerang tanpa berfikir panjang. Satu golongan sangat kebulo, satu golongan dapat makanan dengan mewah, satu lagi golongan membazirkan makanan tanpa alasan. Padahal Luffy boleh je belasah kawan tu dengan tumbukan biasa atau just guna sedikit hau shoku haki dia untuk jatuhkan kawan tu, tapi tidak, sebaliknya dia gunakan sebuah serangan besar, elephant gun, bukan kerana faktor susah untuk tewaskan kawan tu, tapi perasaan jelak dia dengan tindakan konco Beast Pirate tu. Alright guys, sebelum aku lanjut bercerita, aku nak ajak korang sama-sama support channel The Show Review yang dulunya dikenali sebagai The Show One Piece. Baru-baru ni channel dia baru je kena copyright strike dan membuatkan channel dia di-ban oleh YouTube. So guys, jom kita support channel The Show Review supaya dia dapat recover balik jumlah subscribers dia sebelum ini. Dan mission dia adalah untuk capai 100,000 subscribers tahun ini tercapai. Jom kita layan video dia kejap.
Kesudahannya ke chapter 1050. Benda kalah ini juga sebenarnya dah lama Kaido tak rasa. Ini sebenarnya adalah momen yang penting bukan saja untuk Kaido, tapi sebenarnya untuk dunia One Piece sendiri. Jadi jangan lupa kita bagi sokongan moral kepada channel The Show Review. Fika, come on Fika, you can do it my brother. Supaya channel dia dapat capai 100,000 subscribers tahun ini. Link channel The Show Review aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Dan kita juga dapat melihat Wano Arc Act 1 berakhir dengan kata-kata Luffy yang dia bakal jadikan negara Wano sebuah negara di mana tiada siapa yang akan berada dalam kelaparan. Manakala Wano Arc Act 3 berakhir dengan kata-kata Luffy yang mana dia ingin hasilkan sebuah dunia di mana tiada siapa yang akan berada dalam kelaparan. Dan permulaan Wano Arc Act 3, Oda memulakan cerita dengan Roger menyatakan hasratnya yang disensor Oda. Dan pada aku, this is why lah Yamato memberikan reaksi berlawanan dari Whitebeard, Oden, Sabo dan Ace. Whitebeard dan Sabo apabila mendengar impian Roger dan Luffy, diorang gelak. Ace dan Oden menjadi terkejut. Sedangkan Yamato, dia mula menangis. Mungkin sebab dia faham kesengsaraan yang dialami penduduk Wano. So dunia yang cuba dihasilkan Luffy sebenarnya adalah kesamarataan. Dan begitu juga lah dunia yang cuba dihasilkan Monkey D. Dragon. Cumanya Dragon, dia menggunakan pendekatan yang berbeza dari Luffy menerusi pembentukan pasukan yang dinamakan sebagai The Revolutionary Army. Dragon yang juga berada dalam Goa Kingdom sangat-sangat faham apa yang telah terjadi kepada negaranya dan negara-negara di seluruh dunia. Dan dia sangat faham sasaran yang dia perlu tumpaskan, which is the world government. Sebagaimana yang telah didedahkan dalam chapter 1049, negara-negara yang tak mampu untuk looting atau mendapatkan ufti yang cukup, negara mereka tidak akan mendapat kedudukan dalam dunia unless raja kerajaan mereka turut segala yang diinginkan world government. Bukan sahaja mereka mendapat kedudukan, bahkan mereka mempunyai hak untuk bersuara dalam persidangan reverie. Perkara ini jika dibiarkan, negara-negara yang lemah akan terus ditindas dan diabaikan, membuatkan Dragon menjadi bengang dan ingin menentang sistem yang dicorakkan oleh world government ini. Seperti Luffy, Dragon juga memperjuangkan perkara yang sama. Begitu juga dengan Garp. Aku telah berteorikan bahawa Garp merupakan leader untuk unit SWORD. Dan obviously, those yang berada dalam unit SWORD mempunyai nilai fahaman moral justice. Dan moral justice yang aku cuba masukkan ini adalah juga terkait dengan kesamarataan. Seseorang penjenayah hanya patut dihukum oleh jenayahnya dan bukanlah jenayah milik orang lain. Setiap manusia adalah sama rata, tiada tercalit dengan mana-mana jenayah sehingga dia dibuktikan melakukan kesalahan atau bersubahat dengan penjenayah. Begitulah juga yang dikatakan oleh Roger kepada Garp ketika Roger meminta Garp untuk menjaga anak dia. Seorang anak itu adalah putih dan tidak sepatutnya dipersalahkan akan kesalahan bapa dia. Jadi dunia yang diimpikan Garp juga adalah sama seperti Luffy dan Dragon. Cuma cara untuk capai perkara tersebut adalah berlawanan dengan Dragon, berlawanan dengan Luffy, which is Garp turns into Marine. Possibly, SWORD yang diciptakannya itu adalah untuk mengheningkan struktur dan fahaman yang berada dalam anggota Marine, seterusnya menjadikan Marine bebas dari cengkaman pihak lain yang hanya menjadi alat mereka untuk digunakan. Jadi kerana itulah, Garp enggan walaupun dijuluki sebagai Hero of the Marine untuk menerima jawatan Admiral. Walaupun kita sedia maklum bahawa kekuatan Garp ini sangatlah mendewa. Garp enggan untuk diperalatkan world government seperti anjing yang hanya menurut perintah. Aku yakin ideal Garp dan pendirian dia akan didedahkan dalam siri ini tidak lama lagi dan aku sangat yakin sudah pastilah dunia yang diinginkan Garp bertepatan dengan Luffy dan Dragon because this is the legacy of the Monkey D family. So guys, macam mana menurut korang? Please leave your comment for this thought dan aku harap sangat-sangat sokongan korang untuk channel Scoverto Anime untuk tiba di garisan road to 10k subscribers. Dan sekiranya korang juga berminat untuk jadi speaker di channel Scoverto Anime, sila klik link WhatsApp di ruangan pin komen di bawah. And guys, before I end, sedikit renungan. Apabila kita dalam perasaan lemah, rasa sedih, rasa tidak disayangi, tiada orang nak tolong kita, rasa sunyi, ingatlah Allah masih ada bersama kita. Sebab there is no way that Allah would leave you alone because Allah loves us. Dialah yang maha penyayang, dialah yang maha rahman, dialah yang maha rahim, the extremely merciful. You just need to call him and ask him. Kita kena ingat
Bukan Allah yang tak sayang kita, tapi kita yang jauhkan diri darinya. Kita leka dengan dunia sehingga kita lupa siapa yang mencipta kita, siapa yang memberi nyawa kepada kita. Kalau ditanya kenapa Allah selalu uji kita, jawabnya adalah sebab Dia sayang kita. Dia nak kita selalu meminta kepadanya, and He want us to get closer and closer to Him. Di sebalik ujiannya, Allah is trying to make us stronger, wiser, to sharpen you up a bit more. He loves us so much that He has given us the best gift in life, which is Al-Quran dan As-Sunnah, because He wants us to go to Jannah. Fix our relationship with Allah. If we are able to fix our relationship with Allah, do the things that Allah wants us to do, have a good connecting with Allah, insyaAllah there will be ease after that hardship. Dan remember my brother, sesungguhnya Allah itu dekat. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi